Baik, mungkin ramai yang masih lagi girang selepas Malaysia menamatkan kemarau 43 tahun ke Piala Asia selepas menumpaskan Bangladesh dengan keputusan 4 gol berbalas 1. Kemenangan itu sekaligus bermakna Malaysia mengumpul 6 mata dan muncul antara 5 naib juara terbaik yang layak ke kejohanan itu pada tahun hadapan. Baik, itu semua orang sudah tahu. Tapi di sebalik segala berita itu ceritanya sangat menarik. Dan saya bersama sekarang dengan rakan wartawan saya dari Astro Arena, Zulhilmi Zainal Azam. Kerana dikatakan Zul berada di situ dan banyak kisah di sebalik kemenangan itu yang Zul selaku wartawan yang berada di situ, di backstage dan sebagainya, nampak yang mungkin ramai tidak tahu. Okey, Zul, apa antara momen-momen menarik di sebalik kemenangan itu selain dari apa yang kita dapat lihat di kaca televisyen? Okey, Luman. First kali saya antara wartawan yang bertuah kerana menyaksikan satu sejarah untuk bola sepak negara dalam kerjaya saya dalam mungkin 10 hingga 11 tahun. Saya melihat satu pencapaian yang agak membanggakan lah bagi bola sepak negara. Kita ke Piala Asia buat kali pertama selepas 1980, 43 tahun dahulu. Jadi, momen-momen yang saya dapat lihat sangat-sangat yang boleh dikatakan luar biasa. Okay, kita mulakan dengan penyokong yang mana ketika itu kita dapat lihat semua penyokong meraihkan kejayaan ini, tidak kira kaum, tidak kira umur, tidak kira jantina, semuanya bergembira dengan kejayaan itu. Dan yang menariknya, setiap pemain ini dia terus meraihkan dengan anak masing-masing, membawa anak untuk mengelilingi stadium, dan saya melihat ia seolah kita celebrate satu kejayaan yang seperti kita layak ke Sukan Olimpik pada 1980, iaitu membawa bendera Malaysia mengelilingi Stadium Nasional Bukit Jalil, tetapi tidak hanya orang kata berjalan santai lah. Tetapi itulah momen yang kita rasa sesuatu yang kita mungkin suka dapat lihat sebelum ini. Dan pemain juga sempat untuk bergurau, baling jersey ke penonton, dan yang mungkin saya kesian dekat Sumareh lah, sebab kasut beliau, boot beliau tu pemain-pemain lain ni ambil dan campak dekat penyokong. Jadi saya rasa Sumareh Tanpa kebenaran ataupun dia memang tak jangka atau bagaimana? Tanpa kebenaran, dia macam bully lah Sumareh kan. Pemain Graham Di Paula, Akia Rashid, mungkin itu dua punya gurauan lah. Tapi gurau dia kasar juga kan. Ya, biasalah tu. Dan ambil boot. Tetapi saya melihat yang klimaksnya adalah apabila mereka dengan penyokong, iaitu pemain ke-12 Ultras Melaya melakukan Viking Clap. Saya rasa momen tu saya sendiri meremang bulu roma. Saya juga rasa macam ada sedikit sebab kerana yang berdiri di atas orang kata stage yang di tempat Ultras tu adalah seorang budak yang videonya viral baru-baru ini. Beliau yang seorang budak yang menangis ketika Malaysia kalah dengan Bahrain tempoh hari. Budak itu yang berada di stage utama untuk memulakan Viking Clap itu. Dan saya rasa momen itu memang satu tersentuh lah. Bukan saja pemain, jurulatih, peminat, malah saya rasa pengamal-pengamal media juga tersentuh, terkesan dengan momen di sebalik Viking Clap tu. Memang dia tidak akan lupa sampai bila-bila lah. Betul. Kerana mungkin orang yang tidak mengikuti bola sepak, mereka kurang faham. Tak kisahlah mereka nak minat sukan lain, itu tak ada masalah. Tetapi mungkin mereka tak faham ia lebih daripada sekadar permainan dengan bola dan padang. Tapi ia menjangkaui itu. Ia berkenaan dengan passion. Betul. Pada orang dan juga sense of belonging kita dengan negara kita, ia jauh melebihi sekadar satu permainan. Visual-visual tadi itu Zul kongsikan bersama dengan kami Astro Awani. Tapi macam saya sebutlah, banyak benda yang mungkin kita tak dapat rasa atau lihat di kaca televisyen. Sebagai contoh, apabila separuh masa pertama habis, half time, terutamanya kalau jika dalam keadaan mungkin masih kosong-kosong atau ketinggalan, tension tu ada di situ. Betul. Jadi daripada perspektif seorang wartawan yang berada on ground, yang boleh nampak benda-benda yang kita tak rakam melalui kamera, cuba kongsikan sedikit dengan kami bagaimana drama itu yang kita tak lihat dan tak dapat rasa di sebalik kaca televisyen. Okey, mungkin ramai yang tidak tahu sebelum perlawanan kita sudah selangkah ataupun tiket ke Piala Asia itu dalam genggaman. Ya. Disebabkan perlawanan antara Filipina dan juga Palestin memihak kepada Palestin yang meletakkan skuad negara hanya perlu seri. Dan saya melihat situasi pasukan negara ketika itu bagaimana. Dan saya melihat fokus mereka begitu tinggi. Adakah kerana tekanan itu sudah kurang? Saya rasa Dan mereka perbezaan sedikit sangat lega. Saya rasa mereka sedikit lega dengan keadaan semasa yang memihak pasukan negara. Tetapi pada ketika jika sebaliknya berlaku, mungkin
boleh mengundang satu rasa yang sebaliknya seperti ambil mudah. Tetapi berdasarkan pemerhatian saya mengikuti pasukan negara sebelum ini, karakter yang cuba dibawa dalam peranan terakhir itu amat berbeza sekali. Kalau sebelum ini mereka datang lebih awal untuk menyesuaikan dengan keadaan padang, tetapi kali ini seperti melakukan selfie dan sebagainya, tetapi kali ini tidak. Mereka lebih serius. Fokus. Walaupun pada ketika ia melegakan untuk pulang dengan kejayaan, tetapi pendekatan yang diambil itu agak berlainan kali ini. Dengan jurulatihnya hanya bagi saya 90 saat untuk temu bual dalam perlawanan. Adakah itu normal 90 saat tu? Luar biasa. Kebiasaannya kita mendapat tempoh 2 minit. Tetapi kali ini saya diberi masa 90 saat. Mungkin kurang 30 saat. Yang saya rasa sebenarnya Kin Panggon cepat-cepat mahu menghabiskan. 2 minit pun sebenarnya sekejap saja sebenarnya. Mahu cepat menghabiskan sesi temu bual itu dan bergegas lari ke bilik persalinan untuk mungkin memberi kata-kata dan juga teknik taktikal dalam padang lah. Jadi itu antara benda perkara yang kita mungkin tak dapat lihat di sebalik kaca televisyen kita tengok dari rumah. Apa antara detik-detik favorite Zul, bukan saja dalam perlawanan ini, tapi sepanjang buat liputan untuk pasukan Harimau Melaya maupun Harimau Muda yang mungkin boleh mengejutkan kita, yang kita tak sangka, oh ni pernah jadi sebenarnya. Mungkin ada seorang pemain yang pernah cakap sesuatu ke buat sesuatu pada wartawan di sana. Ya, of course lah. Bila bercakap berkenaan dengan itu, bila pasukan negara menang, sesuatu orang kata momen yang tidak dijangka akan berlaku. Kita ambil contoh bila kita menang lah. Pemain meraihkan kejayaan dengan wartawan, masa itu dah tak ada gap lah, dah tak ada jurang antara media dan juga pemain. Mereka ambil air, baling dekat para petugas media untuk meraihkan kejayaan. Tetapi seperti berlaku menentang Bahrain, apabila kita kalah, pemain agak kesedihan. Dan ketika itu kita nampaklah pemain-pemain sukar untuk menerima kenyataan dan lebih bersikap untuk mengelak daripada bertemu dengan media. Tetapi kalau nak menjawab kepada persoalan Luqman itu, antara momen yang saya sampai sekarang tak lupa adalah apabila setiap pemain itu, terutamanya pemain berdarah campuran ini, pemain warisan negara ini, berjumpa dengan ahli keluarga, dengan ibu atau parents mereka, yang saya rasa sebenarnya mereka mempunyai satu jati diri yang kuat sebagai rakyat Malaysia, walaupun mungkin kerakyatan utama dia adalah negara mereka lahir. Contohnya pemain seperti Darren Lock lahir di England. Tetapi apabila ahli keluarga datang, dia punya semangat dan juga patriotisme itu memang sangat, orang kata, setara dengan pemain-pemain yang pemimpin tempatan. Saya rasa saya perlu cakap berkenaan dengan ini. Visual kedua yang kita mainkan tadi, kalau kita boleh paparkan semula, itu highlights perlawanan. Tidak menjadi rahsia lagi bahawa banyak perdebatan berkenaan dengan Padang sebelum ini. Padang. Dari kaca televisyen nampaknya agak kurang ideal. Adakah daripada depan nampak lebih teruk atau lebih kurang sama macam itu? Dan bagaimana ia memberi kesan kepada gameplay Harimau Melaya? Memang kita perlu akui keadaan Padang teruk. Kalau dalam TV kita nampak tak berapa cantik, kalau dekat dan saya sendiri pijak keadaan Padang, memang tidak orang kata sesuai untuk pertandingan kompetitif tinggi seperti kelaikan kita dari TV pun kita boleh nampak coklat-coklat itu, tanah itu dah nampak di antara rumput-rumput. Betul. Lompong-lompong yang saya rasa tidak menjanjikan ataupun tidak boleh menyajikan satu perlawanan yang menarik sebenarnya. Tapi pasukan negara dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dengan satu persembahan yang saya rasa berbeza berbanding sebelum ini, dan akhirnya kita berjaya mara ke Piala Asia. Okey, kita berjaya mara saingan Piala Asia. Jadi apa seterusnya untuk Harimau Melaya selepas ini? Okey, dalam sidang media Kim Pangkon ada berceritakan beliau merupakan seorang jurulatih yang mempunyai demand yang tinggi dan beliau mengharapkan terus diberi sokongan terutamanya daripada JDT. Untuk melepaskan pemain. Kita tahu dalam Suat Bangsa ada 13 pemain JDT dan seterusnya kita dituntut untuk bertemu dengan pasukan gergasi Asia seperti Jepun, Korea Selatan maupun Australia untuk di Piala Asia nanti beraih saing dan mampu bukan sekadar pelengkap jadual, tidak menjadi mangsa buli di kejohanan berprestij itu. Kali pertama kita ke final round selepas 1980. Jadi peluang ini tidak perlu dilepaskan, kita perlu mencipta kejutan
Secara ringkasnya apa yang Zul rasakan sesuatu yang kita ada, senjata yang kita ada untuk mungkin go all the way dalam saingan Piala Asia kali ini? Mungkin persediaan. Persediaan perlu lebih baik dan kalau nak cakap senjata adalah taktikal Kim Panggun itu sendiri. Bukan menidakkan taktikal jurulatih terdahulu iaitu Tan Chen Ho, tetapi taktikal ataupun pendekatan daripada Kim Panggun ni agak berlainan. Kita dapat lihat pemain cepat menyesuaikan diri dan apa yang dikongsikan oleh pemain kepada saya sendiri, Kim Panggun ni agak simple, dia cepat, tepat dan mudah. Itu tiga perkara yang menjadi orang kata falsafah utama kepada skuad Harimau Malaya ketika ini. Ada sebarang komplain yang dikongsikan berkenaan dengan jurulatih Setakat oleh pemain ini. tanpa menyebut nama? Setakat ini Tak ada, betul tak ada? Setakat ini tiada. Pemain semua happy dengan orang kata apa? Pendekatan opa. Oh. Baik, Zulhelmi Zainal Azam, terima kasih wartawan Astro Arena sudah tentu lebih banyak kupasan dan perbincangan berkenaan dengan bola sepak negara khasnya boleh anda dapati dalam Nadi Arena dan juga lebih dari itu. Nadi Arena setiap Isnin Jumaat 7.30 malam di saluran apa, Zul? Saluran 801, 7.30 malam yang kita akan bawakan secara langsung. Banyak kupasan yang lebih terperinci malam ni. Okey, insya-Allah. Bersama dengan Zul. Bersama dengan saya dan juga rakan tugas Fina Nasrum. Okey, kita bagi preview saja sikit dengan lebih mendalam malam ini sudah tentu. Setiap hari pun Isnin sehingga Jumaat. Jangan lupa Nadi Arena jam 7.30 malam saluran 801. Terima kasih kepada anda yang menonton. Itu saja untuk cerita. Terima kasih dari saya dan Zul. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.